ya, 42. Ya. Dalam soal jawab, Peraturan 24 mengendalikan. Walau bagaimanapun, saya beri laluan budi bicara dan menteri yang akan menjawab itu terpulang pada dia. Ya, rangkaian-rangkaian, 2-3 soalan, menteri tak perlu jawab semua. Dia boleh jawab satu saja. Kalau dia hendak lah. Tapi macam pagi ni yang berhormat menteri, baik hati, dia jawab semua. Baik, berikutnya saya mempersilakan ke peraturan, ke soalan yang ketiga ya. Maaf ya, yang berhormat, saya kekangan masa. Ini berkait dengan 37 dalam braket 2. Ya. Baik, berikut saya mempersilakan Tuan Muhammad Nazri bin Abu Hassan yang berhormat merebut. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Merebut minta Menteri Pengangkutan menyatakan apakah punca sebenar kejadian seorang remaja maut selepas terkena rejatan elektrik ketika mengecas telefon bimbitnya menggunakan soket di dalam sebuah bas ekspres di terminal bas Penang yang berlaku baru-baru ini. Silakan Yang Berhormat Menteri Pengangkutan. Terima kasih. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Tuan Yang Ketua, adik-adik yang berhormat. Susulan daripada laporan kemalangan yang menimpa seorang remaja berumur 18 tahun yang maut akibat renjatan elektrik, Kementerian Pengangkutan pada 4 November 2024 Isnin yang lalu telah menubuhkan sebuah pasukan petugas khas untuk meneliti insiden ini. Pasukan petugas khas ini diketuai oleh Kementerian Pengangkutan yang turut dianggotai oleh Jabatan Pengangkutan Jalan, Agensi Pengangkutan Awam Darat, Malaysian Institute of Road Safety Research (MIROS), Puspakom dan Standard and Industrial Research Institute of Malaysia (SIRIM). Sebagai langkah awalan dan amalan prosedur biasa, MOT melalui APAD ataupun Agensi Pengangkutan Awam Darat telah mengeluarkan surat tunjuk sebab kepada pengendali bas ekspres yang terlibat pada 4 November pada Isnin yang lalu, yang mana syarikat perlu mengemukakan maklum balas kepada APAD dalam tempoh 3 hari bekerja, iaitu selewat-lewatnya pada 6 November. Surat tunjuk sebab bertujuan untuk mendapatkan maklum balas mengenai kemalangan daripada pihak pengusaha bas. JPJ juga telah menjalankan siasatan dan pemeriksaan ke atas badan bas tersebut pada 5 November di Butterworth, Pulau Pinang. Siasatan ini juga turut disertai oleh Suruhanjaya Tenaga dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Pada 6 November 2024, Wakil Suruhanjaya Tenaga, JPJ, MIROS, SIRIM dan APAD juga telah melakukan pemeriksaan awal ke atas syarikat pembuat bas terlibat ataupun coach builder. Laporan lengkap mengenai punca insiden akan disediakan oleh pasukan petugas khas setelah siasatan menyeluruh siap sepenuhnya. Saya telah memberikan masa sebanyak 14 hari kepada pasukan petugas khas ini untuk menyediakan laporan tersebut dan punca sebenar insiden itu akan diketahui selepas laporan itu lengkap dan diserahkan kepada Kementerian Pengangkutan. Dan saya akan mengumumkan secara terperinci hasil laporan tersebut nanti. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Berikut silakan Yang Berhormat untuk soalan tambahan. Soalan tambahan saya, apakah langkah segera yang diambil oleh Kementerian Pengangkutan untuk memastikan semua bas ekspres mematuhi piawaian keselamatan elektrik yang terkini, khususnya berkaitan kemudahan pengecasan telefon di mana setiap peralatan elektrik seperti soket pengecas dan pencahayaan perlu mematuhi piawaian keselamatan antarabangsa dan tempatan seperti IEC 60950 untuk peralatan elektrik. Apakah kementerian boleh bekerjasama dengan Suruhanjaya Tenaga (ST) dan mengarahkan agensi pengangkutan awam darat APAD untuk memastikan peralatan yang dipasang dalam pengangkutan awam diuji ketahanan dan keselamatannya sebelum ia diberi kelulusan untuk digunakan? Yang Berhormat Menteri. Terima kasih kepada Yang Berhormat Merbuk atas soalan tersebut. Memang pihak Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD telah mengeluarkan satu larangan sementara penggunaan soket elektrik di dalam bas ekspres sehingga siasatan berhubung insiden tersebut selesai dijalankan. Sekarang ini semua bas yang ada soket ini dilarang untuk menggunakan soket ini sementara waktu. Sebab kita nak dapatkan punca sebenar dulu. Apakah punca insiden ini? Tetapi sementara waktu itu memang soket tersebut dilarang digunakan. Sementara itu memang kita ada mendapatkan khidmat nasihat daripada pihak Suruhanjaya Tenaga. Dan memang selepas pasukan petugas khas ini menyediakan laporan, kalau ada apa-apa penambahbaikan yang perlu dilakukan oleh pihak Kementerian Pengangkutan, kita bersedia bekerjasama dengan Suruhanjaya Tenaga untuk melihat balik SOP yang perlu kita laksanakan sebelum pendawaian ataupun penggunaan soket-soket ini dibenarkan di dalam bas ekspres. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Sebelah kanan.